Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم له. فقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram al-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pengacara syarak, pengusi dan seluruhnya tuan kuasa masjid, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, balak, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ni, pagi ni, malam pula tuan-tuan, sambung lagi kitab kita sebesar yang ke-74, mencabul kehormatan tanah haram. Ini ada satu lagi yang kita tak baca lagi, itu mencabul kehormatan tanah haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nas سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بالإحداد بظلم نذقه من عذاب أليم. Dan menghalang manusia daripada memasuki Masjidil Haram Mekah, yang mana kami jadikannya sebagai tempat beribadat untuk seluruh umat manusia yang beriman, sama ada yang tinggal menetap di situ atau yang datang menziarah, atau dan sesiapa yang berazam melakukan sebarang perkara yang dilarang di situ dengan cara yang zalim, maka kami merasakan azab yang tidak terperi sakitnya. Hari ini kita cerita tentang mencabul kehormatan tanah haram. Apa dia tanah haram ni tuan-tuan? Apa dia tanah haram ni? Perkataan tanah haram ni perkataan yang biasa kita dengar. Dan semua orang mempunyai cita-cita, mempunyai hajat, mempunyai hasrat untuk pergi ke tanah haram. Dalam Islam ada dua jenis tanah. Bukan tanah pertanian ni. Tanah pertanian tu dalam geran tanah. Tanah pertanian, tanah kediaman itu lain cerita. Jenis tanah daripada sudut undang-undang itu lain cerita. Tapi dalam Islam ada jenis-jenis tanah yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan disebut oleh Allah Ta'ala melalui Nabi SAW dalam hadis, iaitu disebut dengan nama tanah haram. Ada tanah yang disebut dengan nama tanah halal. Tanah haram dalam Islam ada tiga je. Mana? Pertama, Mekah. Mekah itu bukan seluruhnya. Mekah itu tempat yang dinamakan tanah haram itu dengan kawasan-kawasannya, dengan ukuran-ukurannya. Begitu juga satu tempat lagi di Madinah. Madinah disebut dengan nama tanah haram.
Apakah seluruh Madinah itu mengikut ukuran-ukurannya sahaja? Sebagai contoh kita sebut di Mekah. Di Mekah sendiri, walaupun bila sebut Mekah, kita faham Mekah itu seluruhnya ke tanah haram. Tidak. Ada tempat di Mekah dipanggil tanah halal. Ada tempat di Mekah dipanggil tanah haram. Contoh, bagi orang yang melaksanakan ibadat umrah. Bila mana mereka sampai di Mekah, mereka boleh berniat di beberapa kawasan yang disebut dengan nama tanah halal. Antaranya apa? Tanaim. Orang Melayu panggil Tanaim. Ji'ranah, Adh-Dha'libin, Arafah, Hudaibiyah. Maka itu disebut dengan nama-nama tanah halal. Maknanya dia apa tuan-tuan? Radius kilometer sekeliling itu. Maka tengah-tengahnya dan kawasan perimeter tertentu adalah dipanggil tanah haram. Begitu juga di Madinah. Daripada bumi Madinah, daripada Masjid Nabawi itu perimeternya. Maka itu disebut dengan nama tanah haram. Dan satu tempat lagi, iaitu apa? Baitullahil Haram. Salah satu lagi apa? Masjid Al-Aqsa ataupun Al-Ardu Al-Muqaddasah. Bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang suci. Ni 3 tanah haram yang ada dalam Islam. Walaupun bunyinya haram, haram ni bukan semua tak baik. Ya, kalau sebut perkataan haram ni, di banyak benda bunyi tak baik. Dia haram ni begini tuan-tuan. Dalam istilah kita, ada benda bunyi tak baik, sebenarnya dia sangat baik. Tapi ada benda bunyi yang tak baik, memang dia tak baik pun ada, memang ada. Contoh main nombor ekor, haram lah. Haram tu memang tak baik. Main nombor ekor contohnya. Haram, dia kata apa hukum dia? Haram. Haram daripada sudut hukum, dia memang tak baik. Tapi kalau kata haram daripada sudut nama, bukan semuanya tak baik. Salah satunya apa? Tanah haram. Mengapa dinamakan tanah haram? Kerana tanah tersebut mempunyai kemuliaan-kemuliaan tertentu. Jadi kena faham dulu tuan-tuan. Apa dia? Tanah haram ni apa dia tanah haram? Tanah haram adalah tempat di mana tak boleh kesyirikan, kemunafikan, tak boleh berlaku di dalamnya. Orang syirik, orang kafir tidak boleh berada di tanah haram. Tak ada. Tuan-tuan pergilah Mekah, pergilah Madinah, pergilah kawasan-kawasan yang dinamakan tanah haram, dia ada border dia, ada sempadan. Orang bukan Islam tidak boleh masuk tanah haram, tak boleh. Kalau ada dibuat, maka itu satu pencabulan. Dan itu merupakan satu perkara yang cukup kotor. Tak boleh. Tuan-tuan pergilah Mekah, takkan jumpa orang kafir. Kita jangan salah faham. Saudi, Arab Saudi ni bukan semua Islam. Arab Saudi ni bukan semua Islam. Kalau kita tengok di Riyadh, ibu negara Saudi, ada tak orang kafir? Ada. Salah satu daerah yang ada di Saudi itu, Saudi ni besar tuan-tuan, Saudi ni besar. Bukan semua tempat kita pergi pun. Kalau kita pergi Saudi ni 2 tempat je kita pergi. Pergi Mekah, pergi Madinah. Jarang-jarang kita pergi lain pada tu. Adalah lajak sikit, pergi Taif, itu je. Lajak sikit tu pergi Taif. Ada tak orang kat sini yang bila pergi umrah singgah Riyadh? Ada? Tak ada. Kita tak pergi Riyadh. Ada tempat lagi nama Abha, kita tak pergi. Jauh-jauh ni. Ada tempat nama Tabuk. Tabuk pun kita tak pergi. Ada tempat di mana tapak perang Badar. Ramai orang tak pernah pergi pun. Makna Saudi ni luas tuan-tuan. Yang kita perginya 2-3 tempat ni lah. Mekah, Madinah, jauh sikit Taif. Itu je tempat yang kita pergi. Lain pada tu kita tak pergi. Maka kita nak sebut apa tuan-tuan? Tanah haram ini tanah yang tidak ada orang kafir di dalamnya. Bila mana Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijrah. Pada tahun 10 Hijrah, Nabi SAW dengan 10,000 orang Islam masuk ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Ketika itu dikeliling Kaabah itu, tempat tawaf itu, keliling Kaabah itu mempunyai lebih daripada 300 patung berhala. Ada 300 lebih patung berhala keliling Kaabah. Dan ada 3 patung berhala yang besar yang disebut dengan nama Uzza, Manata. Yang kata apa dia? Uzza, Manata. Ada 3 patung besar lah. Latta, Uzza, Manata. Ada 3 patung yang besar keliling Kaabah ni.
Pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi SAW dengan para sahabat meruntuhkan semua patung-patung berhala yang berada keliling Kaabah tu tak ada. Maka mulai pada saat itu tidak wujud sebarang kesyirikan, tidak wujud sebarang kekufuran berada di tanah haram Mekah. Tak ada. Sampailah kepada hari ini. Saya pun bawa balik tuan-tuan malam tadi, bawa balik malam tadi ni. Pukul 2 pagi sampai. Okey lah, tak ada apa lah kan. Kalau ikut masa pun sekarang ni, masa tidur kat sana ni, tak ada masalah apa lah. Maknanya okey je nak serasi balik. Kalau kita nak sebut tuan-tuan, bila mana nak masuk tanah haram, dia kata border. Dan ada checkpoint. Apa tujuannya? Sebab inilah nak menghalang manusia-manusia yang bukan beragama Islam untuk masuk ke tanah haram, maka ada checkpoint. Dia akan cek mana-mana orang bukan Islam tidak boleh masuk ke tanah haram. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Perkara menyebabkan tanah haram itu namanya haram. Itu yang pertama, tak boleh ada syirik ataupun kufur akidah, tak boleh. Yang kedua, tanah haram ini tidak boleh ada perbuatan maksiat di dalamnya. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita tengok di Saudi itu ada kelab malam di Riyadh, ada tempat-tempat maksiat di Riyadh dan sebagainya, tetapi di tanah Mekah, tanah Madinah tidak boleh masuk benda-benda maksiat itu. Tak boleh. Kalau dulu ada orang viralkan ada konsert di Mekah, itu bohong. Tak boleh. Apa-apa kemaksiatan tidak boleh masuk ke tanah haram. Tak boleh. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Begitu juga dosa-dosa fasik. Dosa-dosa fasik ataupun perbuatan-perbuatan salah ini tidak boleh berada di bumi Mekah. Sebab itu, bila mana orang melaksanakan ibadat umrah, dia masuk ke Mekah dalam berpakaian ihram ataupun dalam niat umrah, dia banyak patah larang dia. Tak boleh bunuh binatang, tak boleh cabut pokok, dan beberapa lagi larangan-larangan yang lain yang perlu dipatuhi. Kenapa tuan-tuan? Kerana kemuliaan tanah Mekah itu sendiri. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Salah satu daripada kemuliaan tanah haram itu, tidak boleh ada larangan-larangan tentang dosa-dosa yang kita kata fahisyah. Dosa-dosa yang keji, tak boleh. Di bumi Mekah kita tak boleh cakap benda-benda kotor. Ada larangan dalam hadis Nabi SAW. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah, ketika itu haram dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik daripada mulut dia. Walaupun tidak membatalkan ibadah haji dan umrah, tetapi itu tanda kemabruran ibadat tersebut. Tak boleh. Kita nak marah orang. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok orang Arab ni, memang kita nak marah dia. Memang kita nak marah. Tapi bila pergi sana, orang kata apa? Sabar, jaga mulut, jaga mulut, jaga mulut. Pasal apa tuan-tuan? Bukan suruh jaga mulut ni sebab takut pada satu Tuhan dia. Orang kita ni dia, satu perkara yang saya puji dah. Dia dekat Malaysia dia jahat tak apa, jangan di Mekah jahat. Dia itu. Di Malaysia jahat tak apa, jangan di Mekah jahat. Tak boleh. Pada dia, kalau buat kerja jahat di Mekah, Tuhan bayar cash. Itu pada dia. Sebab itu, kalau ada orang kita tanya dia, haji duit banyak-banyak simpan, pergilah umrah, pergilah haji. Kadang-kadang dia kata, saya belum bersedia lagi. Apa ayat tak sedia tu? Tak sedia tu sudut apa? Kalau kata khusus, bersepah khusus haji, khusus umrah hari ni. Tak sedia tu daripada konteks apa tuan-tuan? Tak sedia itu daripada konteks, dia beritahu kalau dia pergi Mekah berdosa, nanti Kaabah tak nampak. Ni cerita dia. Jadi orang kita sebenarnya digembar-gemburkan dengan cerita itu. Bila pergi Mekah, mulut jangan jahat, mulut jangan cakap benda-benda kotor. Sebenarnya apa tuan-tuan? Memang tanah haram itu tanah yang bebas daripada dosa-dosa yang fahisyah, dosa-dosa yang keji. Tak boleh cakap kotor, tak boleh cakap benda-benda yang tak elok. Maka kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Siapa yang datang ke bumi Mekah, ke bumi tanah haram, sama ada dia menetap di situ atau dia datang berziarah, datang macam kita lah, datang pergi buat umrah, datang ziarah, dan sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang dilarang dan dibuat secara zalim, kata Allah Ta'ala apa? Nudzikhu min azabin alim. Tuhan kata apa? Kami akan beri mereka rasa
bagaimana pedihnya azab yang kami sediakan pada orang yang buat kerja jahat ketika mana di Mekah, di tanah haram ini. Tak boleh. Mulianya tanah haram ni sampai begitu. Buat kerja-kerja jahat, buat kerja-kerja zalim dengan cara yang zalim, Tuhan kata apa? Kami sediakan api neraka, kami sediakan azab yang berat untuk mereka-mereka ini. Sebab itu bila kita pergi Mekah, kita akan tengok macam-macam orang. Macam-macam. Ada tak orang yang menipu di Mekah, tuan? Ada. Ada. Jual-jual barang, menipu. Ada menipu. Orang kata takkan di Mekah orang menipu. Tuan-tuan. Abu Jahal pun duduk Mekah juga. Dulu Abu Jahal duduk Mekah. Abu Lahab ni duduk Mekah dulu. Yang kepala-kepala hamlah abu-abu ni jahat. Makna dia apa, tuan-tuan? Apakah tak ada langsung orang jahat di Mekah? Ada. Sebab itu Tuhan beri peringatan ini. Kamu datang Mekah, kalau kamu buat kerja jahat, sama ada kamu penduduk asal di sini ataupun kamu datang menziarahi, ingat, azab aku, Allah Ta'ala kata apa? Aku sediakan pada kamu azab yang pedih. Pedih. Jual barang, orang yang berniaga barang sebagai contoh. Harga barang, dia jual barang yang tak kualiti, tapi harga barang grade A. Maka ingat, walaupun dia penduduk asal situ, walaupun dia berniaga, kita meredai harga tersebut, dia reda jual barang, tapi ada penipuan. Dia kata minyak atar tahan 4 hari, dia kata. Contoh. Ni orang jual minyak atar ni, dipanggil kasturi Mekah lah, kasturi macam-macam kasturi lah. Kita tanya dia, berapa lama tahan baru dia? 4 hari, Syekh kata dia. 4 hari. Berapa harga? 50 rial sebotol kecil yang wangi, contoh. Oh, kita dengar okey lah. Tahan 4 hari. Dia pun sapu-sapu kat kita masa nak beli tu, kita pun cium. Oh, sedap ni, belilah. Sebab dia kata tahan 4 hari. Balik bilik, tuan-tuan, belum mandi, hilang dah baru. Ni kita kata apa? Penipuan, kerja-kerja fahish berlaku di tanah haram. Orang Mekah sendiri yang buat. Kalau dia orang menetap di situ, ataupun dia datang ziarah, siapa pun dia perlu menjaga diri dia daripada melakukan dosa-dosa yang fahishah, dosa-dosa yang kecil. Yahya bin Abu Kathir berkata daripada Abdul Hamid bin Sinan yang dihukumkan siqah oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala daripada Ubaid bin Umair daripada bapanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada, ala inna awliya Allahil musallun man yuqimus salah wa yasumu ramadan wa yu'tiz zakah malihi yahtasibuha wa yajtanibul kaba'ira allati nahallahu anha thumma inna rajulan sa'alahu faqala ya Rasulullah mal kaba'ir qala hunna tis'un asyirku billah wa qatlu mu'minin bighairi haqqin والسحر وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم ما من رجل يموت لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي في دار أبوابها مصارع من ذهب. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ingatlah sesungguhnya para wali pembantu agama Allah yang mendapat selawat ialah orang-orang yang mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat sambil mengharap redha Allah melaluinya, dan menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ada istilah yang disebut dalam agama ni dipanggil wali-wali Allah. Dalam kalangan manusia ni ada wali-wali Allah yang mendapat doa daripada orang lain dan mendapat selawat daripada Allah Ta'ala dan daripada orang Islam. Kita ni ramai-ramai, tuan-tuan, dalam konteks doa, ada doa yang menjadi wajib kita mendoakan orang Islam, ada. Orang-orang beriman ada. Contoh, dalam tahiyat kita baca apa? Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin.
Salam sejahtera ke atas orang-orang yang soleh. Siapa dia orang soleh yang didoakan dalam tahiyat itu? Siapa? Ni disebut dalam kitab. Siapa tuan-tuan dia kata? Salah satunya apa? Orang tu ciri dia sembahyang tak tinggal. Satu. Yang kedua, zakat harta dibayar. Dan zakat dibayar itu dia dengan keluar duit, diharap Allah Ta'ala redha dia. Itu dia. Tuan-tuan bukan senang tuan-tuan. Nak keluarkan harta bayar zakat ni bukan senang tau. Macam saya sebutkan tuan-tuan itulah. Bayar zakat fitrah pun kita serabut kepala. Bila kata nak menentukan beras yang kita makan, orang tension. Kalau beras basmati RM21, ahli keluarga dalam rumah ada 7 orang. Dia kira gitu lah. Kena 147. Tinggi tak? Tinggi lah tuan-tuan. 100 lebih kena. Apa tak tingginya pula? Kalau dia bayar zakat beras biasa, kalau 7 orang, baru RM50 tak habis. Nampak? Apatah lagi kalau zakat-zakat yang menjadi harta simpanan dia. Zakat daripada gaji dia. Zakat duit simpanan dia. Zakat emas yang dia ada, kemudian dia tak pakai, dia kena zakat. Ini bukan kerja senang nak keluarkan harta ni tuan-tuan. Sebab itu disebut apa? Mereka ini mendapat selawat siapa? Orang yang mendirikan salat. Puasa di bulan Ramadan. Kemudian dia menunaikan zakat harta. Sambil mengharap keredaan Allah melaluinya. Dan ciri yang terakhir dia siapa? Dan menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian seorang lelaki bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Siapa yang mendapat selawat ni? Orang yang tidak melakukan dosa besar. Maka sahabat tanya, apa dia dosa-dosa besar ni? Maka kata Nabi apa? Dosa besar itu, ia ada 9 jenis. Yang pertama, syirik kepada Allah. Syirik pada Tuhan ni orang yang meletakkan sesuatu pada kedudukan Tuhan ataupun meletakkan sesuatu lebih tinggi pada Tuhan. Dia letakkan sesuatu, benda kerja makhluk, dan dia yakin makhluk boleh buat kerja Tuhan. Orang ini syirik. Jangan kata dia sembah berhala, dia syirik. No. Jangan kata dia hina Tuhan, dia syirik. No. Syirik ini cukup boleh berlaku bila mana apa? Dia meletakkan sesuatu lebih tinggi pada Tuhan dia, Allah Ta'ala, ataupun dia meletakkan sesuatu sama level dengan Tuhan, atau dia meletakkan kemampuan sesuatu makhluk melaksanakan kerja Tuhan. Ini syirik. Ingat? Bukan sebab berhala je syirik. Bukan sebab berhala je syirik. Orang yang meletakkan sesuatu makhluk boleh buat kerja Tuhan. Apa kerja Tuhan tuan-tuan? Masa depan. Menentukan baik buruk tentang masa depan orang. Itu kerja Tuhan. Bukan kerja makhluk. Tiba-tiba kita percaya dengan bomo yang boleh merenung masa depan. Ada bomo-bomo yang boleh takwil mimpi. Orang kita kalau buat mimpi tak boleh. Mimpi dia pegang dengan mimpi tuan-tuan. Dia mimpi yang benar ni tuan-tuan. Minta maaf lah. Saya orang yang bukan tak percaya dengan mimpi. Percaya mimpi. Semua orang ada mimpi. Tuan-tuan tidur malam tadi mimpi tak? Macam-macam jenis mimpi keluar tuan-tuan. Kita sedar tak sedar aja. Cuma mimpi ni, dalam jenis-jenis mimpi, hanya mimpi berjumpa dengan Nabi SAW saja yang cerita benar. Yang lain daripada itu, sebahagiannya tak benar pun. Malah dia tidak boleh dijadikan sebagai asas menentukan kehidupan manusia di alam realiti. Tak boleh. Dia mimpi orang aksiden. Saya tuan-tuan, ada jenis kawan-kawan yang percaya mimpi-mimpi ni. Letih kita kadang-kadang, letih. Pagi-pagi bangun tidur ada orang telefon kita. Assalamualaikum. Sihat? Sihat? Okey. Kat mana? Kat rumah? Betul ke sihat ni? Dia bagi tanya begitu yang kita pening ni. Tanya pasal apa? Malam tadi dia kata, anak mimpi entah, dia kata, pakai baju putih. Kita pula risau. Satu hari risau tuan-tuan. Sudah. Dia mimpi nampak kita pakai baju putih. Dan dia expect kita tak sihat, ataupun kita sakit, ataupun ada perkara-perkara tak elok jadilah. Kita yang dengar pun jadi panik.
Tapi nak sebut dengan tuan-tuan, ini mimpi bukan jadi asas hukum. Bukan. Dia tak boleh jadi asas hukum. Ada orang ni cukup percaya dengan mimpi sampai keterlaluan. Tak boleh. Melainkan mimpi dengan Nabi SAW itu boleh. Kalau bagi dalam mimpi dia satu orang tua, ni bagi orang tua pesan, hari esok jangan keluar rumah. Duduk dalam rumah aja. Kalau keluar rumah, awak ada timpa musibah. Jadi hari tu hari Jumaat. Tak pergi masjid dengan Jumaat. Pasal mimpi orang tua tu mari beritahu hari ni jangan keluar rumah. Ini kita kata kerja mengarut. Kemudian dapat mimpi pelik-pelik, pergi tanya pula tok-tok bomoh ataupun kita kata orang yang pandai telik-telik mimpi lah. Haji nak tanya, tadi saya mimpi gini. Mimpi ada kawan kita tu mati. Saya nampak muka dia dalam mimpi. Jadi orang yang pandai-pandai ni dia pun tanyalah, nampak muka dia jelas ke apa? Jelas. Memang confirm dia mati dalam tu? Confirm. Dia pakai putih? Memang putih. Itu tandanya dia panjang umur. Kalau kita nampak orang mati dalam mimpi, itu tanda panjang umur. Ini kerja mengarut apa ni tuan-tuan? Menentukan jangka hayat manusia melalui mimpi. Yang mimpi tu pun tak tahu dia nak mati bila tuan-tuan. Ni, mengarut, syirik ni. Kemudian percaya ada manusia-manusia boleh buat kemampuan, boleh buat kerja Tuhan. Menghidupkan, mematikan. Menentukan ajal manusia. Itu bukan kerja makhluk. Itu kerja Tuhan. Maka bila mana ada keyakinan pada manusia boleh buat kerja Tuhan, maka orang ni juga merupakan kesyirikan. Yang kedua disebut apa? Membunuh orang mukmin tanpa hak. Membunuh orang Islam, orang yang beriman tanpa sebab, tak boleh. Itu dosa besar. Yang ketiga, lari dari medan perang. Kita dah baca cerita ni orang yang lari pada medan perang. Yang keempat, memakan harta anak yatim. Ni kata Nabi ni, kalau salah satu daripada dosa besar yang 9 tadi apa? Memakan harta anak yatim. Tak boleh. Jangan main-main tuan-tuan. Harta anak yatim ni jangan buat-buat simply main. Sebab itu saya selalu sebut dengan tuan-tuan. Kita dengar ada orang mati. Ada? Kita dengar ada orang mati. Membesarkan anak-anak yang ramai. Anak-anak dia kecil-kecil sebagai contoh. Memang betul anak-anak dia dalam kategori anak yatim. Sehingga bila mana mati bapak dia, keluarga ni terpaksa buat majlis tahlil. Panggil orang datang makan. Kadang-kadang dia tak rela pun nak buat, tapi tak nak orang kampung cakap kedekut, tak sayang bapak, tak sayang suami, buat juga. Ambil duit dengan cara tak betul ataupun ambil duit dengan cara yang tak patut. Buat penuhi. Kita datang tahlil, tunggu ke balik lepas tahlil? Tunggu ke balik lepas tahlil? Mana ada orang lepas tahlil tak bangun terus, mana ada. Semua duduk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Siapa yang bangun? Tak ada. Semua duduk nak menunggu orang jemput. InsyaAllah ya lepas ni jemputlah imam dan semua-semua yang hadir ni, kita menikmati jamuan makan di luar. Salah tak buat makan ni tuan-tuan? Tak salah pun. Cuma mereka yang menguruskan majlis-majlis begini pastikan jangan mengambil harta-harta daripada anak yatim dengan cara yang tidak betul. Jangan. Kenuri-kenuri arwah ini tak wajib pun. Wajib apa? Membesarkan anak-anak yatim ni. Kadang-kadang orang kita ni dia dah terbalik langkut tu, terbalik langkut orang kata. Saya cakap tahu terang ni tuan-tuan. Nabi SAW di zaman Nabi, bila mana ada para sahabat meninggal dunia, dalam keadaan dia mempunyai waris, anak-anak dia ada, Nabi datang ke rumah dia dan Nabi bawa para sahabat datang ke rumah si mati dengan membawa makanan diberikan pada keluarga si mati. Bukan dia perhabis berat rumah orang tu. Dia terbalik dengan kita. Orang tu mati, ahli waris dia dia tinggalkan. Kita dah datang tak bawa apa pun. Datang melenggang aja, bawa motor kan. Datang kita perhabis berat rumah dia. Kita tak bawa pun makanan daripada rumah, kita beri pada dia. Sedangkan sunnah Nabi, amalan yang dibuat oleh Nabi, bila mana ada kematian, Nabi dengan para sahabat datang ke rumah dia, bawa makanan, beri makan kepada ahli-ahli waris yang ditinggalkan itu. Kita terbalik. Kita datang rumah dia,
Segala benda kita makan. Segala benda kita makan. Ya tak? Tak cukup depan tengok dapur dah. Ini nonton pelik-pelik. Perangai pelik. Kemudian memakan riba. Makan riba tak boleh lah. Makan riba ni apa? Banyaklah kaedah riba ini. Termasuklah salah satunya pun bila mana orang berhutang, jumlah hutang yang dibayar melebihi daripada jumlah yang dipinjam dengan cara yang tidak betul. Kemudian melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang berkahwin. Kemudian derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini pun kita dah baca panjang. Dan kata Nabi apa? Salah satu lagi, menghalalkan perkara-perkara yang haram dilakukan di Baitullahil Haram, yang merupakan kiblat kamu, seperti memburu binatang, memotong pokok dan sebagainya. Ni nak sebut ni, nak fokus ini. Salah satu daripada dosa besar ni apa tuan-tuan? Mengharamkan perkara yang halal ataupun melakukan perkara-perkara dosa di tanah haram yang merupakan kiblat tempat kita menghadap untuk sembahyang. Ni ingat, tuan-tuan yang nak pergi umrah ramai-ramai lepas ni, ada perancangan nak pergi buat umrah ataupun anak-anak yang nak pergi buat umrah, kaum keluarga nak pergi buat umrah, ingat, di tanah haram, apa sahaja dosa yang dilarang dibuat di luar, jangan bawa masuk tanah haram. Ini di tanah halal dah tahu benda tu dosa, sampai di Mekah, sampai di tanah haram, buat lagi. Saya minta maaf lah tuan-tuan, cakap cara terbuka ni. Ya tak? Cakap cara terbuka lah. Pasal agama ni kena sebut. Kadang-kadang kita malu tuan-tuan. Ya, tak kira lah pandangan apa pun yang kita pegang. Contoh kita kata, ini pandangan saya. Ini apa yang saya lihat berlaku. Yang menyebabkan kita tengok agak malu benda ni tuan-tuan. Isyak rokok. Ni yang saya kena sebut ni. Isyak rokok. Isyak rokok ni tuan-tuan, kalau kata fatwa kata haram, sebahagian fatwa. Tapi sebahagian ulama kata makruh. Tapi makruh yang ulama sebut makruh ni, disebut apa? Karahah tahrim. Makruh yang menghampiri kepada haram. Makruh ni ada dua. Makruh. Kita karahah tanzih. Makruh yang ringan sikit. Kemudian dia ada satu lagi makruh. Makruh dia panggil karahah tahrim. Makruh yang berat. Makruh yang menghampiri haram. Tuan-tuan nak merokok di tanah halal, tuan-tuan nak pegang pandangan apa pun, silakan. Tak ada masalah. Tetapi bila pergi tanah haram, itu tanah haram. Tak boleh ke 10 hari ni tahan sikit mulut kita daripada bakar asap rokok ni tuan-tuan? Tak maaf cakap lah. Kasar ke bunyi dia? Bukan kasar tuan-tuan. Kerana dah nampak tak elok betul. Nampak tak elok betul. Keliling Mekah itu ada signboard dia panggil mamnu at-tadkhin. Dilarang merokok. Di bawah sign tu dia isap rokok tuan-tuan. Ni orang Melayu, dia yang banyak isap rokok ni, minta maaf lah. Orang Melayu kita ni, Melayu Malaysia, Melayu Indonesia. Dua Melayu ni je. Dia boleh jadi berkawan dua negara sebab rokok ni. Hebat. Rokok ni kadang-kadang dia jadi apa kita panggil? Jadi penarik silaturahim lah. Jadi tali silaturahim, bagus. Orang yang paling mudah nak berkawan tuan-tuan, orang rokok lah, isap rokok. Sebab apa? Dia nak kawan sama ada orang tu bagi dia rokok atau bagi minyak lighter, dia dah boleh sahabat dah. Dia duduk bobok bawah tiang, tukar lighter je dah okey. Tak apalah. Bukan nak cerita hukum itu, cuma nak sebut. Dia tanah haram. Tanah yang dimuliakan Allah. Tanah yang ada kemuliaan, bumi yang dijamin kemuliaan dia. Di Mekah. Begitu juga di Madinah. Bumi di mana jasad Nabi berada di dalamnya. Tergamak ke kita tu tak isap rokok, buang apa rokok atas tanah. Tanah itu ada jasad Nabi dalam ni. Balik Malaysia esok, qada' balik kalau tak boleh tahan sangat. Cakap terang tuan-tuan. Sebab apa? Nampak gayanya macam adab ni tak jaga langsung. Ada. Kalau kata tak tahan pun carilah tempat-tempat tersembunyi sikit. Bukan tepi jalan nak pergi Masjid Haram tu jadi tempat isap rokok. Bukan tepi jalan nak pergi Masjid Nabawi tu jadi tempat isap rokok. Ini kita sebut. Tak jaga ni. Apatah lagi Nabi kata apa? Memburu binatang tak boleh. Potong pokok pun tak boleh. Ni dia sebut.
Potong pokok di tanah haram pun tak boleh. Sehingga dia sebut apa? Al-kabair, dosa besar. Ini relax je, isap rokok. Yang isap rokok. Yang pergi umrah, nombor ekor tak tinggal. Telefon, WhatsApp. Dengan sekarang beli bukan pergi kedai. Hantar nombor je dalam internet, beli secara apps, online pun boleh. Tak boleh tinggal beli nombor ekor ni. Sedang dia berada di bumi haram, di tanah haram. Macam mana cerita? Ini dia sebut. Kemudian kata Nabi apa lagi? Mendirikan tidaklah seseorang itu meninggal dunia tanpa melakukan dosa-dosa besar tersebut, mendirikan solat dan menunaikan zakat, melainkan kata Nabi apa? Dia akan berada bersama Nabi di syurga yang pintunya dibuat daripada emas. Kata Nabi apa? Mana-mana orang yang jaga 9 perkara ni, kata Nabi, dia jaga 9 perkara, dia tak buat dosa besar ni tadi. Dia pergi Mekah, dia jadi orang baik. Dia pergi Mekah, dia jaga mulut dia tak cakap benda-benda kotor. Dia pergi Mekah, tangan dia tak rosakkan perkara-perkara yang keji di tanah haram. Mulut dia jaga, walaupun dia kata ini makruh, tapi dia jaga menghormati tanah haram tersebut. Kata Nabi apa? Dia jaga 9 perkara ni. Kemudian semayang dia jaga, dia tak tinggal. Zakat dia bayar mengikut nilai yang patut dibayar. Nabi beri jaminan pada dia. Ni jaminan Nabi. Nabi kata apa? Melainkan orang ini akhirat esok, dia berada bersama dengan syurga Nabi, tuan-tuan. Tu dia. Kita ni jangan kata nak masuk syurga Nabi, lepas masuk syurga pun alhamdulillah dah. Jangan kata nak lepas masuk syurga, tak masuk neraka pun alhamdulillah dah. Tak masuk neraka pun. Target kita ni, tuan-tuan, target kita ni jangan kata nak masuk syurga. Lepas daripada api neraka pun alhamdulillah dah. Lepas daripada api neraka ni alhamdulillah dah. Ini pula, tuan-tuan, apa? Dijanjikan dia jaga 9 perkara yang termasuk dalam dosa besar ini. Dia jaga elok-elok. Semayang dia jaga, zakat dia bayar mengikut nilai dia. Nabi beri jaminan orang ni bersama dengan Nabi dalam syurga Nabi, yang mana pintu-pintu syurga itu dibuat daripada emas. Bayangkan, tuan-tuan, hebatnya nak jaga 9 perkara ni. Susah ke, tuan-tuan? Lari pada medan perang. Kita bukan ada perang dah. Bunuh orang. Tuan-tuan kat sini ada yang pernah bunuh orang Islam? Mana ada? Tembok komunis pun tak kena. Dulu lah. Saya jumpa dengan bekas-bekas askar tu, tanya dia orang. Kata, pernah jumpa komunis? Pernah. Tembok. Kena tak? Tak tahulah, dia kata. Asalkan tembok aja, tak kira dah. Dia kata, dulu. Dia kata, bukanlah kita pom tu, tak ada, dia kata. Jumpa komunis tengah hutan, tembak je. Mana kena-kena lah. Syarat dia apa? Dia pun nak kita lari, kita pun nak komunis tu lari. Bukan kira dia mati tak mati. Itu dia. Maknanya jangan kata bunuh orang Islam, bunuh komunis pun tak ada. Apa lagi? Nak menuduh orang berzina, bukan kerja kita. Derhaka pada mak bapak, kita sayang mak bapak kita. Tuan-tuan, makna dia apa? Senang tak nak jaga diri daripada 9 dosa ni? Boleh jaga. Kemudian sembahyang jaga, zakat jaga, tu jaminan Nabi. Dia masuk syurga bersama dengan Nabi SAW. Satu lagi hadis akhir daripada Nabi SAW. Inna a'dan nasi 'ala Allah man qatala fil haram aw qatala ghaira qatilihi aw qatala bidhuhulil jahiliyah. Sesungguhnya orang yang paling melampau di sisi Allah ialah orang yang melakukan pembunuhan di tanah haram, atau membunuh orang yang bukan seorang pembunuh, atau membunuh kerana melunaskan dendam jahiliah dia. Ini dia. Tanah haram tak boleh ada pertumpahan darah. Jangan kata bunuh, tuan-tuan, bertumbuk pun tak boleh di tanah haram. Tanah haram tempat persaudaraan. Tanah haram. Tanah haram ni, tuan-tuan, berkumpul manusia. Nanti kita tengok. Tanah haram. Hebatnya tanah haram ni, tuan-tuan. Bukan senang kita nak menghimpunkan manusia dengan pelbagai latar belakang
pelbagai jenis yang sama dalam satu tempat yang sama. Tak ada. Tuan-tuan pergilah mana-mana kat dunia ni. Tapi kita kata apa? Di Mekah lah kita boleh jumpa orang yang datang daripada pelbagai dunia-dunia yang lain. Di Mekah. Kulit hitam ada, kulit putih ada, yang hitam legam pun ada, yang lebih teruk daripada hitam legam pun ada, macam-macam warna ada. Sampai kita kat kampung, tuan-tuan, kita kat kampung orang dah panggil kita hitam dah. Kita kat kampung pun orang kata kita dah gelap dah. Bila pergi sana, ada lagi gelap daripada kita, gelap kopi pekat ni. Di Mekah lah jumpa. Dan kalau selama ni tuan-tuan, kita pandang orang ni, kita pandang dia, kita rasa kita lebih mulia daripada dia. Kita pandang orang ni, kita tengok dia, Allah, kulit hitam, kita kulit putih, kita lawa, kita lebih baik daripada dia. Bila kita sampai di sana, yang kulit hitam boleh jadi dia lebih dekat dengan Tuhan lagi berbanding kita. Yang kulit coklat, balik hotel tidur boleh dengkur. Yang kulit hitam tidur di masjid-masjid. Kita cukup selama ni tengok orang ni kita pandang tak elok, tengok orang berjanggut, kita kata bau tak nak semayang sebelah dia, bau busuk sebagai contoh. Di sana kita tengok tak kira. Kita tak boleh pilih siapa sebelah kita. Kita tak boleh kata, oh saya tak mau semayang lah sebelah orang ni, saya nak semayang depan ni, nak cari orang satu negeri dengan saya je. Tak boleh. Maka, kalau membunuh tak boleh, cakap tak boleh, apatah lagi pandang orang dengan pandangan yang tidak baik di tanah haram. Tanah haram, tanah persaudaraan. Kita tengah baca Quran, tak tahu mari daripada mana, orang tolong ambil air Zam-Zam. Tengok. Kita kata orang yang mencari ruang untuk pahala tanpa melihat bangsa apa dia. Di tanah haram itulah berlaku semua ini. Maka, kata Nabi apa? Jaga betul-betul kemuliaan tanah haram itu dengan akhlak-akhlak yang kita ada. Dan orang-orang yang belum pernah pergi tanah haram, dia perlu ada cita-cita untuk pergi tanah haram ni. Kata Nabi SAW, ada 3 tempat yang kalau kamu berpekin, kamu berjimat cermat, kamu simpan duit, itu yang dibenarkan dan kamu dapat pahala dengan usaha kamu. Mana? Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Ini 3 tempat dia. Betul Allah Ta'ala suruh kita berjalan. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Berjalanlah kamu mana-mana tempat di dunia ini dan kamu lihat sebahagian daripada tempat-tempat itu ada peninggalan-peninggalan dalam bentuk azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka kerana mereka mukazzibin, orang-orang yang mendustakan Tuhan. Ada. Pergi Mesir, tengok Laut Mati. Tengok Laut Mati itu tempat apa? Tempat azab Tuhan. Menyusuri sungai Nil. Lalu sungai Nil, tengok piramid. Tengok bagaimana sungai Nil itu, makmurnya dia. Kemewahan, kemakmuran yang Allah Ta'ala limpahkan ke sungai Nil itu. Dan kawasan sekitarnya menyebabkan Mesir boleh ada pertanian hebat. Pertanian hebat boleh berada di tanah tandus Mesir. Tiba-tiba dengan segala nikmat Tuhan beri, mari satu makhluk nama Fir'aun mengaku diri jadi Tuhan. Bila kita tengok, teruknya. Pergi tempat-tempat tertentu, tempat-tempat yang Allah Ta'ala kata tempat ni manusia teruk, pergilah tengok. Tengok tuan-tuan, tak apa. Tapi jangan tak masuk dalam senarai kita untuk pergi Mekah, pergi Madinah dengan pergi Baitul Maqdis. Jangan tak masuk senarai. Mekah, Madinah ramai dah pergi. Baitul Maqdis ni, ya tak? Kalau boleh, sekurang-kurangnya seumur hidup pergilah sekali. Itu kemuliaan kita. Tempat kita, Allah Ta'ala kata itu tempat mulia dalam agama Islam. Itu kiblat pertama orang Islam. Maka 3 tempat ini kata Nabi, kalau kamu berjimat cermat, kamu berpekin, kamu simpan duit, perbuatan itu mengundang pahala daripada Allah Ta'ala. Bila mana untuk kamu pergi ke 3 tempat ini. Orang boleh berjalan UK, boleh pergi ke Spain, Spanyol. Ni ada pergi apa? Trip Balkan. 7 negara, 9 negara, 8,000, 9,000. Mekah tak pergi. Pergi Balkan. Dia kata apa? Tak bagus ke Ustaz pergi Balkan? Bagus. Kita nak tengok kesenian-kesenian Islam. Jangan sibuk nak tengok seni Islam. Tu pergi sibuk buat ibadat untuk Islam dulu. Ni Balkan pergi.
Ada Bosnia pergi, Spanyol pergi, pergilah, tak larang pun. Nak tengok kesan sejarah Islam, nak cerita tak hebatnya tamadun Islam di negara-negara tersebut. Orang Islam pergi Spanyol. Tengok di dinding-dinding di rumah-rumah lama di Spanyol ada tulis ayat Quran. Oh, kita kata hebatnya Islam di Spanyol ataupun Andalusia. Hebatnya. Mekah tak pergi bang. Jangan sibuk cerita tentang seni, jangan sibuk cerita tentang sejarah. Jangan sibuk cerita tentang tamadun Islam di tempat lain. Tamadun Islam yang pertama di bumi Madinah itu. Kena pergi. Walaupun tak banyak seni-seninya, tapi itu tapak tamadun Islam yang pertama. Maka itu mesti kita pergi. Sebab itu tuan-tuan disebut apa? Bila mana pergi tanah haram, jaga diri elok-elok dan jaga kemuliaan tanah haram itu. Ini ada orang pergi haji, pergi umrah, sampai di tanah haram bergaduh suami isteri, bercerai. Ini berlaku. Tak menjaga kemuliaan, tidak menjaga ketinggian tanah haram itu. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak simpulkan adalah bila mana pergi tanah haram, persiapan yang perlu ada adalah apa? Menjaga diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Ingat, nak pergi tanah haram ni, sekarang ni dia dah boleh, mampu milik, semua orang boleh pergi. Tapi mampu milik itu bukan hanya mampu daripada sudut harta. Mampu itu mesti dengan ilmu. Yang kedua, ilmu tersebut mesti membentuk diri dia menjadi orang baik. Kalau di sini tuan-tuan, orang hang kita hang dia balik. Betul kat sini kat Malaysia. Orang hang kita hang dia balik. Tuan-tuan hang ni. Hang ni maknanya bukan hang tu awak. Hang tu maknanya dia maki kita maki dia balik. Dia tujal kita tunjal dia balik. Di sini ada ayat dia buat apa? You touch me once, I touch you double. Oh, ada. Kau buat aku sekali, aku balas 2 kali. Itu di bumi sini. Bolehlah buat macam itu. Tapi bila pergi ke Mekah, ada orang touch kita double, apa yang kita buat? Sabar. Orang hampuk kita, sabar. Orang maki kita, orang marah kita, orang curi selipar kita, sabar. Beli selipar lain. Ada orang hilang selipar kat Mekah. Ini musim panas, jalan kaki ayam daripada masjid sampai ke hotel. Sampai di hotel, menyumpah dia. Berdoa dia, saya doa mati dah orang yang curi selipar ni. Saya kata, punya marah hilang selipar ni. Mana tak marah dia kata. Kaki ni melecur ni, jalan tetap balik. Betul. Setiap orang ada ujian masing-masing. Ada bahagian masing-masing. Boleh jadi Tuhan nak memberi pahala lebih pada orang-orang yang diuji. Tetapi untuk kita mencerminkan ujian itu di tanah haram dengan kata-kata yang tidak elok, perbuatan yang tidak baik, tindakan yang tidak betul, itu bukan cara agama. Maka siapa yang tak ada, yang tidak pernah pergi ke tanah haram lagi, perlu doa dan perlu usaha sungguh-sungguh untuk sampai. Siapa yang dah pergi, perlu kumpul duit, perlu tanam niat nak pergi lagi. Jangan jadikan ziarah kita itu cukup dengan waktu-waktu dan bilang-bilang tertentu. Jangan. Tak ada tempat yang paling mulia melainkan tanah haram itu. Walaupun daripada sudut selesa dia, selesa lagi kita di bumi Malaysia. Dari sudut seronok dia, seronok lagi kita di bumi Malaysia. Ada. Kita suhu baru 30 lebih tuan-tuan, 31 paling tinggi pun 32. Kalau musim panas di tanah Arab 40, 50, itu biasa. Itu biasa. Tapi tuan-tuan, panas macam mana pun di tanah Saudi, tanah Arab ni, tembak kita tak penuh kita, tak bau badan. Balik Malaysia suhu 27, duduk aircon penuh, bau badan tuan-tuan. Tu kita kata, antara kita sebut, itu kita nampak kecil-kecil punya lah kemuliaan, keberkatan bumi-bumi tanah haram itu. Jadi mudah-mudahanlah kita yang pergi atau yang dah pergi atau yang nak pergi, menjaga kemuliaan tanah haram itu dengan cara yang paling baik. Termasuklah yang saya sebut tadi. Ya tak? Rokok jagalah. Nombor ekor janganlah beli kat sana. Janganlah bergaduh. Janganlah sampai bertumbuk. Janganlah sampai menipu dan sebagainya. Ini beli barang kat kedai, sampai nak bertumbuk dengan Arab tu, nak minta harga murah. Tak nak beli tak apa tuan-tuan, nak bergaduh di kedai, itu bukan kita. Dia kata, oh, saya dapat beli harga ni 50 rial. Dia nak 150.
Saya cekak dia tadi. Oh, sampai begitu. Kat kampung kita pun orang cekak kita sampai sana nak tunjuk ganah cekak orang. Jadi itu semua kena jaga tuan-tuan. Bila mana kita menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya menjaga kualiti ibadat, tapi bumi yang kita pijak itu adalah bumi yang dijamin kesucian dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Berhenti setakat ini dulu tuan-tuan, mudah-mudahan beberapa perkara yang sempat kita kongsi pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan pada kita. Yang baik semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan, kejahilan, kedhaifan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.